Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan soalan 8, iaitu tentang bagaimana elemen-elemen biotik dalam membentuk landscape fizikal bumi. Dalam pembentangan tajuk ini, kami akan membentangkan tentang pengenalan terhadap elemen biotik, pengaruh biotik terhadap landscape fizikal bumi, proses pembentukan landscape fizikal bumi yang disebabkan oleh elemen biotik, dan kesan perubahan landscape fizikal bumi. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Dahlan, dan rakan saya Eden Nesli, Nur Fadila Suharti, Nur Syahira Auni, dan Nur Adiba Maisara. Bagi pengenalan, bumi adalah tempat di mana ianya memiliki kehidupan yang pelbagai dan saling berinteraksi dengan alam sekitarnya. Terdapat dua komponen utama dalam ekosistem bumi, iaitu abiotik dan biotik. Kedua-dua komponen ini saling mempengaruhi dan membentuk landscape fizikal bumi, yaitu permukaan bumi. Landscape fizikal bumi adalah seperti gunung, lembah, sungai, pantai, dan sebagainya. Terdapat dua komponen, iaitu biotik dan abiotik. Biotik merujuk kepada semua benda hidup yang berada di permukaan bumi yang saling berinteraksi dengan komponen abiotik, manakala abiotik pula merujuk kepada semua benda yang bukan hidup yang mempengaruhi kehidupan di bumi seperti air, udara, tanah, dan matahari. Seterusnya, berikut merupakan antara elemen biotik yang membentuk landscape fizikal bumi. Antaranya ialah tumbuhan, manusia, haiwan, dan mikroorganisma. Tumbuhan merupakan biotik yang menyebabkan vegetasi dan struktur habitat. Tumbuhan mempengaruhi penampilan dan struktur lahan. Tumbuhan yang tumbuh di satu kawasan menciptakan keunikan visual masing-masing. Contohnya tumbuhan yang tumbuh di padang pasir, tumbuhan yang tumbuh di hutan, dan tumbuhan yang tumbuh di padang rumput. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, contohnya faktor cuaca, iklim, dan sebagainya. Pengaruh biotik terhadap landscape yang kedua adalah seperti pola tanah. Tumbuhan biotik sangat penting dalam membentuk struktur tanah. Hal ini disebabkan oleh akar tumbuhan atau pokok yang menjadi agen sokongan dalam membentuk satu bentuk tanah. Akar tumbuhan yang kurang akan menyebabkan pola tanah berubah, contohnya berlakunya tanah runtuh. Hewan juga merupakan salah satu biotik yang boleh mempengaruhi landscape. Hewan seperti burung berperanan sebagai penyerbukan dan penyebaran benih tanaman. Hal ini menyebabkan tumbuhan yang ada dalam sesuatu landscape akan tumbuh pada landscape yang baru. Contohnya tumbuhan seperti lantana kamarah atau bunga tahi ayam yang sepatutnya tumbuh di kawasan tropika Amerika sahaja sekarang berada di negara Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan kumpulan kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Syahira Auni binti Iswandi dengan nombor metrik DA23110524. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu proses pembentukan landscape fizikal bumi oleh elemen biotik. Terdapat beberapa elemen biotik yang akan kumpulan kami bentangkan, iaitu yang pertama ialah manusia. Aktiviti manusia menyebabkan perubahan dalam sistem fizikal alam sekitar. Contohnya sistem geomorfologi, landscape tanah, dan sistem ekologi. Manusia bertindak terhadap tanah, air, udara, dan flora serta fauna dengan pelbagai cara seperti aktiviti penyahutanan, iaitu pembalakan, pertanian, penerokaan tanah baru, dan sebagainya. Seterusnya, aktiviti manusia iaitu penerokaan sumber hutan untuk aktiviti pembangunan menyebabkan permukaan bumi kehilangan letupan tumbuhan dan bumi menerima pancaran matahari secara langsung. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila aktiviti pembangunan dijalankan, pokok-pokok terpaksa ditebang untuk aktiviti pembangunan tersebut. Hal ini telah menyebabkan kawasan hutan yang dulunya banyak-banyak pokok akan menjadi gondol dan gersang. Oleh itu, hal ini telah membentuk landscape fizikal bumi yang baru.
Selain aktiviti pembangunan, aktiviti pembinaan juga mampu membentuk landscape fizikal bumi yang baru, iaitu di mana hal ini boleh dibuktikan melalui pembinaan empangan seperti empangan cendero, kenyir, batang air dan bakun bagi tujuan penjanaan kuasa hidroelektrik. Hal ini telah menyebabkan kawasan hutan yang sebelum dibina empangan telah berubah menjadi kawasan tasik yang sangat luas untuk tujuan penjanaan kuasa hidroelektrik tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan proses pembentukan landscape fizikal bumi oleh elemen biotik yang kedua, iaitu haiwan. Haiwan membentuk landscape fizikal bumi melalui aktiviti penggalian atau pengorekan tanah. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan cara menggali atau mengorek tanah, haiwan boleh mendapatkan makanan mereka. Contoh haiwan tersebut ialah tikus tanah, arnab dan sebagainya. Apabila aktiviti penggalian dan pengorekan tanah ini dilakukan oleh haiwan untuk mencari makanan mereka, struktur tanah akan berubah dan membentuk lubang-lubang atau cerun kecil setelah haiwan tersebut melakukan aktiviti penggalian atau pengorekan tanah. Oleh itu, landscape fizikal bumi akan berubah bentuk, iaitu daripada kawasan tanah rata. Apabila aktiviti penggalian dan pengorekan tanah dilakukan oleh haiwan, tanah tersebut akan bertukar menjadi tanah yang berlubang-lubang ataupun membentuk cerun kecil. Oleh itu, ini haiwan telah mengubah landscape fizikal bumi. Proses pembentukan landscape fizikal bumi yang disebabkan oleh mikroorganisma yang pertama ialah pembentukan tanah. Mikroorganisma seperti bakteria dan kulat memainkan peranan dalam proses penguraian bahan organik dan menghasilkan bahan organik yang memecah menjadi humus. Proses ini adalah asas membentuk tanah yang memberikan kesuburan dan struktur tanah. Yang kedua pula ialah tanah berubah warna. Mikroorganisma juga boleh menjejaskan warna tanah. Sebagai contoh, bakteria dan kulat boleh memberi warna kepada tanah melalui pigmen yang dihasilkan semasa proses metabolisme mereka. Seterusnya, pelarut batuan. Beberapa jenis mikroorganisma, terutama bakteria, boleh menghasilkan asid organik semasa mereka berinteraksi dengan batuan. Proses ini dikenali sebagai pelarutan batuan dan ia berlaku dalam jangka masa yang panjang, menyumbang kepada pembentukan gua, terowong dan landscape khas. Yang keempat pula yaitu pembentukan tanah liat. Mikroorganisma seperti bakteria dan alga membantu dalam penetapan karbon dan pembentukan tanah liat. Tanah liat ini memainkan peran penting dalam membentuk struktur tanah dan menjejaskan saliran tanah. Melalui tumbuhan pula, yang pertama dapat mengurangkan hakisan dan pemendapan. Tumbuhan, terutamanya akarnya, membantu mengekalkan struktur tanah dan mencegah hakisan tanah. Akar tumbuhan menyerap air hujan, mengikat tanah dan mengurangkan kemungkinan tanah runtuh. Tumbuhan juga memainkan peranan dalam menstabilkan sungai dan saluran air, mengurangkan kehilangan tanah melalui proses pemendapan. Yang kedua, pembentukan tanah. Tumbuhan memainkan peranan dalam pembentukan tanah melalui proses penguraian sampah organik dari daun, batang dan akar mati. Proses penguraian ini membantu membentuk lapisan humus dan memperkayakan kesuburan tanah. Seterusnya, perubahan dalam morfologi tanah. Tumbuhan yang tumbuh di kawasan kering atau berpasir boleh membantu membentuk dan mengubah morfologi tanah. Sebagai contoh, rumput dan pokok renek yang tumbuh di padang pasir boleh membantu mengikat pasir dengan mengurangkan pergerakan pasir dan membentuk bukit pasir. Seterusnya, saya Muhammad Dahlan akan membentangkan tentang kesan perubahan landscape fizikal. Seperti yang sudah dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya, elemen biotik sangat mempengaruhi perubahan landscape fizikal bumi. Sebagai contoh, manusia merubah bentuk dari kawasan hutan menjadi kawasan tasik, haiwan pula menyebabkan tanah tandus, mikroorganisma pula menyebabkan pembentukan terowong, dan tumbuhan pula membentuk bukit pasir. Namun daripada aktiviti tersebut, boleh menyebabkan struktur tanah menjadi tidak kukuh yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh dan mengancam nyawa di kawasan sekitar. Suhu juga akan meningkat disebabkan kawasan hutan yang dipenuhi pokok-pokok telah ditebang oleh manusia, sehingga bekalan oksigen berkurang dan gas karbon dioksida meningkat di atmosfera.
Seterusnya, pencemaran udara juga boleh berlaku. Hal ini disebabkan oleh aktiviti manusia yang membina banyak kilang. Semakin banyak kilang dibina, semakin tinggi kandungan asap yang dibebaskan sehingga boleh mencemarkan udara. Akhir sekali ialah kehilangan habitat haiwan yang disebabkan oleh aktiviti pembalakan hutan yang memusnahkan habitat haiwan. Haiwan terpaksa mencari tempat habitat baru yang selamat. Slide sebelah akan memaparkan contoh gambar perubahan pandang darat fizikal. Pada gambar 1, memaparkan aktiviti manusia, yaitu aktiviti perlombongan. Kegiatan melombong mineral seperti biji timah meninggalkan kolam air yang besar, tanah berpasir, dan permukaan bumi tanpa tumbuhan. Manakala gambar kedua pula memaparkan aktiviti pembalakan. Kegiatan membalak menyebabkan kawasan hutan menjadi kawasan belukar. Setelah pokok balak berharga ditebang, yang tinggal hanyalah pokok-pokok kecil sahaja, palma dan semak samun. Gambar ini pula menunjukkan perbezaan ketara keadaan Kuala Lumpur semasa zaman dahulu dan kini. Pada tahun 1850-an, Kuala Lumpur menjadi tempat perlombongan biji timah dan kini berubah menjadi kawasan bandar akibat aktiviti-aktiviti manusia yang ingin membangunkan kawasan tersebut. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.